Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa amma ba'. Yang berusaha Puan Pengetua Sekolah Agama Menengah Tinggi Kuala Kubu Baru, yang dihormati Yang di-Pertua PIBG Sekolah Agama Menengah Tinggi Kuala Kubu Baru, guru-guru, murabbi-murabbi, dan tidak dilupakan yang diraihkan kepada semua calon-calon SMA dini, calon-calon SPM, calon-calon STAM, STPM 2020 Sekolah Agama Menengah Tinggi Kuala Kubu Baru. Mudah-mudahannya seluruh dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama-sama di dalam satu program yang sangat penting, program Munajat Kecemerlangan Sekolah Agama Menengah Tinggi Kuala Kubu Baru, khusus untuk calon-calon yang telah kita sebutkan tadi. Pada slot awal ini, iaitulah slot tazkirah, saya ingin berkongsi kepada kita semua, saya terutamanya, satu tajuk berkenaan tentang usaha, doa, tawakal, insya-Allah berjaya. Baik anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semakin dekat dengan peperiksaan. Bukan kita ustaz, tetapi antum sebagai calon-calon peperiksaan. Tidak kira sama ada SMA dini, SPM, STAM, STP. Semakin dekat dengan peperiksaan, seharusnya, sewajarnya, sewajibnya antum lebih bersemangat daripada kita semua, daripada orang lain. Anak-anak yang dirahmati Allah, usaha tawakal, usaha doa dan tawakal, ini satu perkara yang sangat penting yang antum kena khadam betul-betul. Anak-anak yang dirahmati Allah, pada persoalan usaha ini kita mengambil satu ayat Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Surah Ar-Ra'd ayat 11. Allah berfirman dengan maksudnya, sesungguhnya Allah itu la yughayyir, tidak akan merubah apa-apa yang ada pada satu kaum itu, melainkan kaum itu sendiri yang mengubahnya. Kalau kita menyemak kepada tafsir ayat ini melalui tafsir Ibnu Katsir ataupun tafsir Tabari, dia menyatakan bagaimana Allah itu tidak akan merubah kebinasaan suatu kaum, azab pada satu kaum itu, melainkan kaum itu sendiri yang mengubahnya. Barulah Allah akan mengangkat azab ataupun kemurkaan Allah daripada kaum tersebut. Dalam persoalan antum sebagai pelajar, perlu sangat-sangat memahami bahawa usaha-usaha untuk mengelak daripada kegagalan, usaha-usaha untuk mengelak daripada kelalaian, kejatuhan, bahaya dan macam-macam lagi, perlu kita gerakkan. Okey, baik anak-anak, betapa dalam ayat ini mengajar kita yang pertama bahawa hukum usaha itu adalah wajib. Lagi-lagi yang hendak dicapai itu adalah suatu perkara yang wajib. Antum sebagai pelajar ingin mencapai kejayaan di dalam ilmu, ingin memahami dengan betul-betul, kemudian beramal akan ilmu tersebut. Semua perkara itu memerlukan kita belajar dan terus belajar. Dan perkara tersebut tidakkah suatu perkara yang wajib. Lalu dalam hal ini, anak-anak yang dirahmati Allah, kita berusaha untuk mencapai itu adalah suatu yang sangat wajib, lalu dapat pahala. Kalau kita sengaja tidak berusaha, dalam keadaan kita faham hukumnya, dalam keadaan kita tahu hakikat, betapa dengan sengaja, tanpa ada sebab-sebab, kita tidak berusaha, dalam keadaan kita boleh berusaha, maka pada ketika itu kita berada dalam keadaan berdosa di sisi Allah. Sebab itu tuan-tuan, anak-anak, study kita ni kena betul-betul. Jangan sampai hanya sekadar melepas batuk di tangga.
Dalam bab usaha ini anak-anak, selagi kita belum berada dalam tarikh peperiksaan yang sebenar, selagi masa kita masih berbaki, walaupun seminit, kita jangan buang masa. Kita masih ada ruang untuk berusaha sehingga orang kata apa, ketitisan darah terakhir. Jangan sekali-kali di hujung-hujung masa ini untuk kita terus membuang masa lalai, walaupun dalam keadaan kita ini tidaklah orang kata hebat sangat, tetapi jangan lalai, jangan putus asa, terus bangkit untuk mencapai cita-cita usaha yang diwajibkan itu. Seterusnya kita pergi kepada ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Allah kepada kamu semua, maka hendaklah kamu berdoa kepada aku, nescaya aku akan perkenankan. Surah Al-Ghafir ayat 60. Pada ayat ini tuan-tuan, bagaimana tuntutan supaya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad'uni astajib lakum. Doalah kepada aku, nescaya aku akan perkenankan. Anak-anak yang dirahmati Allah, di dalam bab doa ini, sebagai seorang pelajar, kalaulah dia tidak menjadikan doa itu sebagai senjata, ini suatu perkara yang sangat merugikan. Bahkan barangkali dalam bahasa yang lebih menggerunkan tu, amat mencelakakan. Pelajar tetapi tidak ada keupayaan, tidak ada kesungguhan untuk berdoa. Ini sangat mencelakakan. Anak-anak yang dirahmati Allah, daripada ayat ini menyatakan bahawa doa itu adalah ibadah. Doa itu ad-du'a ibadah, lalu dapat pahala. Bahkan daripada ayat ini juga menyatakan seorang yang benar-benar Muslim, dia wajib berdoa kepada Allah. Kalau seseorang Muslim itu tidak berdoa kepada Allah, ini yang boleh datang perkara-perkara yang dosa pada dia, seperti mana usaha tadi. Anak-anak, di dalam satu hadis yang menyatakan bahawa siapa yang man lam yad'illaha, siapa yang tidak berdoa kepada Allah, ghadaballahu alaih, Allah akan marah pada dia. Dibahaskan bagaimana orang-orang yang tidak berdoa, orang-orang yang tidak melazimi akhlak-akhlak berdoa ini, mereka ini tergolong dari kalangan orang-orang yang takabur, orang-orang yang takabur di hadapan Allah, orang-orang yang bongkak di hadapan Allah, orang-orang yang merasakan tidak memerlukan Allah. Sebab itu selepas ayat ini ada menyatakan satu ayat yang lain selepas ayat ini, betul-betul selepas ayat ini, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayudkhiluna jahannama dakhirin. Dengan maksudnya bahawa sesungguhnya orang-orang yang yastakbiruna, yang takabur itu daripada menyembah aku, dalam tafsiran lain menyatakan daripada berdoa kepada aku. Telah kita sebut tadi kan, maksud doa itu ialah ibadah. Mereka-mereka yang takabur dengan tidak beribadah kepada aku, akan dimasukkan mereka ini ke dalam neraka yang sangat hina. Ini tuan-tuan bagaimana kaitan orang yang tidak berdoa, dia tidak beribadah. Orang yang tidak berdoa, dia takabur kepada Allah. Bagaimana sebagai seorang pelajar sehingga dia meletakkan dirinya di hadapan Allah sebagai seorang yang takabur di hadapan Allah. Inilah yang kita sebutkan tadi, sangat mencelakakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain, di dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani
falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Pada perkara doa, ayat ini perlu dipahami betul-betul. Allah berfirman, wa iza sa'alaka, wahai Muhammad, apabila hamba-Mu bertanya kepada aku, bertanya berkenaan tentang aku, beritahu pada hamba itu bahawa aku dekat sangat dengannya. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, dan aku akan perkenankan doa hamba yang berdoa kepada aku. Falyastajibu li, kemudian hamba itu hendaklah mematuhi, melaksanakan apa sahaja yang diperintahkan dan beriman dengan aku. Ini bagaimana ayat ini nak menyatakan bahawa apabila kita meminta kepada Allah, Allah itu sangat dekat. Dalam keadaan sebagai seorang pelajar, macam-macam masalah yang berlaku dekat-dekat dengan periksa, dengan stresnya, dengan tekanannya, dengan tak cukup hafalnya, Allah itu memahami saja keadaan itu, tahu sangat masalah hamba-hambanya. Kemudian kalau hamba-hambanya berdoa, betapa Allah itu sangat dekat dengan Allah, sangat dekat dengan hambanya, dan Allah akan tolong insya-Allah. Tapi dengan syarat pada ayat ini, bagaimana sehingga Allah itu memperkenankan doa kita, sehingga Allah itu benar-benar dekat dengan kita. Syaratnya falyastajibu li wal yu'minu bi, hendaklah kita ini benar-benar menyahut seruan Allah, perintah Allah, beriman kepadanya. Ini syarat ataupun di antara adab-adab berdoa. Di antara adab-adab berdoa, mestilah dalam keadaan kita ini melakukan taat sentiasa, tidak melakukan maksiat. Dalam keadaan nak periksa ni, macam-macam maksiat yang dia buat, macam-macam maksiat yang dia boleh buat. Ini janganlah sampai begitu. Kalau berlaku macam tu, Masya Allah, kita risau. Terus, kalaupun berlaku, cepat-cepat bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu hadis yang lain menyatakan, ahfazillah yahfazka, hendaklah kamu menjaga Allah, maka Allah akan menjaga kamu. Menjaga Allah dalam bab ini, kita mentaati segala perintah dan meninggalkan segala yang dilarang, dan insya-Allah Allah akan menjaga kita. Dalam konteks sebagai pelajar, Allah akan menjaga kita dalam keadaan kita study, dalam keadaan kita sedang menghafal, dalam keadaan kita menanti-nanti periksa, Allah menjaga kita. Di dalam dewan peperiksaan nanti, Allah menjaga kita. Di dalam ketika kita menjawab peperiksaan nanti, anak-anak yang dirahmati Allah, banyakkan berdoa. Jangan mengharapkan ibu ayah sahaja berdoa, walaupun itu penting. Kita tak mau ayah, ibu, guru-guru berdoa menangis-nangis, tetapi yang punya badan itu langsung tidak berdoa. Kita tidak mau bahawa anak-anak murid ini hanya berdoa dalam program-program rasmi, tetapi dia seorang-seorang tidak pernah berdoa untuk apa yang dia lalui sekarang, mengharapkan kejayaan peperiksaan. Hanya sekadar solat hajat berjemaah sahaja dia berdoa, tapi waktu lain tidak ada kesungguhan daripada dirinya sendiri berdoa pun tidak guna. Anak-anak yang dirahmati Allah, berdoalah, ya, mudah-mudahan. Sehingga Qatadah ada menyatakan, Qatadah rahimahullah ada menyatakan bahawa apabila dia bersama Allah, Allah akan bersama dengan dia, dan apabila Allah bersama dengan dia, dia akan mendapat kekuatan yang tidak akan tertewas. Dan apabila Allah bersama dengan dia, dia akan mendapat hidayah, dia akan mendapat pimpinan, keampunan dan lain-lain rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak? Baik anak-anak, seterusnya bab tawakal. Ini sangat penting, ya. Kita berusaha, kita berdoa, kita bertawakal. Ramai orang cuai dalam bab tawakal, dan ramai juga yang tidak faham secara jelas apa itu maksud tawakal. Tawakal ini, anak-anak yang dirahmati Allah, tempatnya di dalam hati. Kepercayaan yang perlu dibentuk di dalam hati.
sifat yang perlu disemat di dalam hati. Kepercayaan bahawa kita ini benar-benar istislam, menyerah diri kepada Allah segala-galanya, daripada ketentuan Allah, daripada ketetapan Allah. Menyerah diri, redha segala-galanya, dan yang lebih penting daripada itu bahawa dia meyakini bahawa Allah itu maha adil, Allah itu maha berkuasa, Allah itu maha bijaksana, Allah itu tidak menzalimi sesiapa. Ini yang kita perlu faham di dalam bab tawakal. Antum belajar, antum belajar tawakal dengan usaha itu tidak bertentangan. Ada orang yang bertawakal saja tapi tidak berusaha, banyak ustaz sebut di mana-mana bahawa apabila dikatakan hendaklah kamu berusaha, itu dengan maksud itu arahan ataupun perintah untuk fizikal kita, berusaha, usaha-usaha fizikal, usaha-usaha lahiriah, tuntutan fizikal, tuntutan ikhtiar. Manakala apabila disebut supaya bertawakal, itu adalah tuntutan arahan kepada hati kita. Bagaimana kita perlu membentuk hati kita dengan tawakal, menyerapkan tawakal itu ke dalam hati kita. Sebab itu kalau kita belajar dalam bab-bab sifat-sifat mahmudah, tawakal ini adalah sifat mahmudah, dan sekalian sifat mahmudah tempatnya di dalam hati. Jadi sebab itu tawakal adalah tuntutan hati. Kita perlu membentuk hati kita ini dengan tawakal. Baik, berusaha, teruskan berusaha, dan baiki hati, penuhkan hati. Anak-anak yang dirahmati Allah, baiki, penuhkan hati dengan tawakal. Anak-anak yang dirahmati Allah, sehingga dikatakan bahawa di sini untuk kita mencapai tawakal ini, sama macam disebut tadi dalam bab doa, dalam adab doa, untuk mencapai tawakal ini, yang pertama mestilah kita ini, orang kata, menghindari maksiat, terus melakukan ketaatan. Pendek kata nak mudah, antum dekat-dekat nak periksa ni, banyakkan bertaubat, banyakkan istighfar, banyakkan solat sunat, banyakkan kenang-kenang dosa, banyakkan merasa diri ini banyak kesalahan di sisi Allah, bahkan di sisi manusia. Kalau dengan Allah, terus bertaubat. Kalau dengan manusia, cepat-cepat minta maaf. Tadi kita kembali kepada bagaimana untuk tahqiq tawakal ini. Yang pertama tadi, jauhkan maksiat, terus melakukan ketaatan, bertaubat kepada Allah. Sebab kita tak mau, saya tawakal sahajalah kepada Allah, tapi solat dia tak jaga, solat dia tak buat, tak mau macam tu. Baik, yang kedua, untuk memastikan tawakal kita ini benar-benar jujur, benar-benar menepati apa yang dikehendaki oleh perbahasan tawakal ini, hendaklah kita di sini yakin bahawa sesungguhnya Allah itu sangat adil, Allah itu sangat mengasihani, Allah itu sangat belas kasihan, Allah itu sangat orang kata tahu apa yang selayaknya untuk kita. Baik, yang seterusnya, yang berapa, yang keempat untuk tahqiq tawakal tadi, mengetahui bahawa sesungguhnya Allah ini sangat menyayangi orang-orang yang bertawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dalam ayat yang lengkapnya Allah menyatakan, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Apabila kamu sudah berazam di alam, dalam alam pelajar ini, kamu sudah berazam, berikhtiar apa semua, ujungnya bulatkan tekad, kukuhkan keyakinan, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya anak-anak yang dirahmati Allah, tawakal itu bukan di hujung ikhtiar kita. Tawakal itu daripada awal. Daripada awal ikhtiar kita
kita meyakini bahawa Allah Maha Adil. Tawakal itu di tengah-tengah ikhtiar kita, kita meyakini Allah Maha Adil, sehinggalah tawakal di akhir ikhtiar kita, bahkan dalam kehidupan kita keseluruhannya bertawakal kepada Allah. Kita tak mau di awal saja tawakal, tapi di akhir dia tidak bertawakal. Kita pun tidak mau di hujung dia tidak bertawakal, sesudah di awal, di tengah-tengah dia bertawakal. Tu tak kena, tuan-tuan. Di hujung dia tak bertawakal, dia akan menjadi orang yang bongkak kesudahannya. Di awal dia tidak bertawakal, dia awal-awal lagi sudah sombong, takabur. Nampak ya bagaimana untuk tahqiq tawakal itu di dalam diri kita. Seterusnya, untuk mentahqiq betul-betul tawakal di dalam diri kita, seorang hamba itu kena betul-betul menghadirkan rasa bahawa dia ini memerlukan Allah. Dia ini sangat lemah, dia ini sangat fakir, lemah memerlukan Allah, fakir sangat memerlukan Allah. Dia ini sangat berhajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita tidak punya perasaan macam tu, habis. Tidak guna tawakal kita. Tawakal hanya sekadar di mulut sahaja. Sebab itu kita nak lahirkan perasaan macam tu, kita mulakan dengan meyakini akidah kita, kepercayaan kita bahawa Allah itu Maha berkuasa, Maha adil, Maha bijaksana, Maha mengetahui segalanya. Qada dan qadar Allah itu bukan suatu yang sia-sia kesudahannya. Semua adil. Sama ada baik ataupun buruk ketentuan Allah, adil belaka. Dalam keadaan tawakal inilah yang boleh membentuk seorang Muslim itu mengelak dirinya daripada putus asa yang melampau, sehingga dia tidak boleh bangkit lagi, sehingga dia tewas dalam kehidupan. Sebab itu, tuan-tuan, anak-anak yang dirahmati Allah, mukmin yang sebenar-benarnya, sehingga di dalam suatu hadis menyatakan bahawa ajaban li amril mukmin, sangat takjub urusan orang-orang mukmin ini. Heran, hebat sangat. Heran, takjub itu macam mana? Apabila terkena musibah kepadanya, dia bersabar, kebaikan untuknya. Apabila dia diberikan nikmat kepadanya, dia bersyukur, pun kebaikan untuknya. Pendek kata, orang mukmin Muslim yang benar-benar ni, pergi mana pun dia, dicampak mana pun dia tetap mendapat kebaikan. Sudah pastilah kebaikan daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang dirahmati Allah, Imam Ghazali pernah menyatakan bagaimana contoh tawakal ini. Contoh tawakal. Baik, contoh tawakal ataupun bandingan tawakal, bandingan supaya kita mudah faham. Bahawa tawakal yang sebenar-benarnya, yang paling tinggi, dia kata seumpama penyerahan total sekujur jenazah kepada tukang pengurus jenazah. Jenazah ini serah bulat-bulat kepada pengurus jenazah ni. Bagaimana pengurus jenazah ini memandikannya, memakaikan kain kafan, sampailah bawa ke kubur, masuk dalam liang lahat, semua diserah bulat-bulat kepada pengurus jenazah ini. Sedikit pun dia tidak ada ragu-ragu dengan pengurus jenazah. Dia penuh keyakinan. Yalah, mana boleh jenazah ni nak protes sedikit pun. Itulah bandingan bagaimana kita tak boleh nak protes apa yang berlaku, apa sahaja ketentuan Allah. Yang kita boleh adalah hanya berikhtiar dan berdoa. Jenazah ini dia tidak boleh protes sedikit pun, tak boleh. Bahkan nak, kalau katalah jenazah itu dimandikan terlebih air sabun dalam, jadi pedih, jadi tak boleh protes jenazah tu. Kalau protes nanti semua lari. Biarlah, terkena pun terkenalah, diam saja, redha saja, menyerah diri saja bulat-bulat. Begitu kita.
Itu kalau pengurus jenazah yang dalam keadaan dia memang benar-benar amanah. Ini Allah yang maha segala-galanya. Tidakkah kita berasa lapang dada untuk bertawakal, berserah diri bulat-bulat, yakin betul keadilan Allah itu? Itu yang sebenarnya adalah kekuatan orang Islam. Anak-anak, bertawakallah kepada Allah. Segala ikhtiar-ikhtiar yang ada. Jangan toleh ke belakang lagi. Jangan memberikan alasan yang macam-macam. Jangan buat perkara-perkara yang tak semenggah. Baik, anak-anak yang dirahmati Allah. Untuk yang terakhirnya, Ustaz suka mengulang bagaimana antum kena banyak berikhtiar, banyak berdoa dan terus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada awal, tengah-tengah hingga akhir. Anak-anak yang dirahmati Allah, apabila dalam memburu kecemerlangan ini sebenarnya kita memerlukan sokongan. Inilah sokongan antaranya. Sokongan itu bukan sahaja belayan, tetapi sokongan itu juga ada kalanya dalam bentuk tekanan, ada kala dalam bentuk tekanan yang terarah. Sebab itu antum kadang-kadang kena marah, antum kadang-kadang kena push. Antum jangan rasa kecewa sangat ataupun rasa rimas dengan push marah-marah daripada seorang guru, daripada seorang mak ayah. Sebenarnya itu semua asam garam dalam kehidupan seorang yang sedang ditarbiah. Kalau tidak mau seseorang itu dimarah-marah ataupun dipush, maka bermakna dia telah menutup ruang tarbiyah untuk dirinya. Tidaklah dengan maksud marah-marah di sini marah-marah yang melampau, tidak. Baik, anak-anak yang dirahmati Allah, dalam bab mumtaz, dalam bab jidan ataupun dalam bab jahid ataupun makbul sekalipun ataupun rasib sekalipun, bagi kami sebagai guru ustaz, kami sebenarnya lebih fokuskan kepada ikhtiar kamu, usaha kamu, kesungguhan kamu. Bagaimana kuat menghafalnya, bagaimana tidak membuang masa, bagaimana usaha-usaha untuk mencari keberkatan. Kami ingin melihat semua itu. Mak ayah ingin melihat semua itu. Kalau kami dapat melihat semua itu, kami sudah tidak fikirkan pangkat-pangkat tadi. Bahkan kami sangat bangga dengan ikhtiar itu, dengan usaha yang ikhlas, dengan usaha yang tidak olok-olok, dengan ikhtiar yang tidak melepaskan batuk di tangga, tidak. Ikhtiar yang betul-betul kami mak ayah sangat gembira, sangat bersyukur. Hatta kalau sekalipun antum rasib dengan usaha ikhtiar jujur ikhlas ini, kami tetap tabi antum. Benar anak-anak. Mulakan ikhtiar ini, teruskan ikhtiar ini, padukan ikhtiar ini. Di ujung nanti dapat apa pun Allah Maha Adil. Teruskan berusaha, jangan buang masa walaupun sedikit. Mudah-mudahan Allah memberkati antum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kecemerlangan daripada kami semua untuk antum.